哈利路亚，哈利路亚，奉主耶稣圣名，我们今晚能够在这里来去开始青年的聚会。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dapat mulakan kebaktian persahabatan pada malam ini. 很久没有看到大家了哦， Saya telah lama tidak berjumpa dengan kalian, 因为我们一直都不能够到教会的会堂去做这个实体的聚会， karena kita tidak dapat pergi ke aula gereja untuk mengadakan kebaktian secara fisikal. 但是感谢主哦， Namun syukur kepada Tuhan, 虽然不能够到会堂去， walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja, 但是我们也能够透过线上哦来跟大家见面， tetapi kita boleh berjumpa di atas talian. 然后在这里一起来分享。 Juga sama-sama memberi perkongsian di sini. 今晚要跟大家一起来分享一个主题， Malam ini saya akan mengongsikan satu tajuk, 就是从认识到依靠。 yaitu dari mengenal hingga percaya. 为什么我想拿这个作为我们今晚的主题呢？ Mengapa saya ambil ini sebagai tajuk kita pada malam ini? 因为我看到哦，我们现在大家都面对着这个世界的动乱， Karena sekarang kita berhadapan dengan huru-hara di dunia ini. 就是最严重的还是这个瘟疫了哦。 Yaitu paling teruk ialah pandemik ini. 然后还有疾病呢， Dan penyakit yang lain. 当然我们这个国家感谢主了哦，就没有战争，但是在其他的地方可能有战争。 Syukur kepada Tuhan karena negara kita ini tidak ada peperangan, tetapi negara lain ada peperangan. 还有一些的天灾， Ada juga bencana alam. 那最严重的 Paling teruk 就是我们都在平安中的人， kita yang berada dalam damai sejahtera. 我们也会面对经济的问题。 Kita juga akan menghadapi masalah dari segi ekonomi. 当然这些都是我们从新闻上能够看到的。 Memang ini kita boleh lihat dari akhbar. 那就是过去曾经有很多人都举白旗了， Dulu ada yang mengangkat panji putih. 为什么呢？ Mengapa? 因为他们生活实在过不去了。 Karena mereka tidak dapat lagi melalui kehidupan mereka. 那我们就因为这样所以现在世界上的人 Disebabkan ini, orang di dunia sekarang 他们都过着一种很紧张的生活， mereka menjalani kehidupan dengan penuh kekhawatiran. 又怕疾病， Takut penyakit, 又怕经济， juga takut kegagalan ekonomi. 所以有一些人忍受不住这个压力， Ada yang tidak dapat tahan akan tekanan seperti ini. 结果我们看到有很多人他们自尽自杀。 Dan ada disebabkan ini ada yang pergi membunuh diri. 那还有更严重的， Ada yang paling serius lagi, 就是有些人开始要出来做贼了 ada yang ingin menjadi pencuri. 但是我们知道，我们 Tetapi kita tahu 今天所面对的这个情形keadaan yang kita hadapi sekarang ini 都是我们天上的真神都已经知道的。 ia merupakan sesuatu yang diketahui oleh Allah kita yang di surga. 所以我们身为我们主耶稣的儿女， Oleh itu sebagai anak-anak Tuhan, 我们应该要相信神。 kita haruslah percaya kepada Tuhan. 为什么呢？
Mengapa? 因为我们是特别的一群， Karena kita adalah kumpulan yang istimewa. 我们是特别被拣选的。 Secara istimewanya kita telah dipilih. 我们来看看圣经哦，约翰福音15章。 Kita lihat Yohanes pasal 15. 约翰福音的15章， Yohanes pasal 15. 我们看第16节。 Yohanes pasal 15 ayat 16. 约翰福音15章的第16节， Yohanes pasal 15 ayat 16. 不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 这个是很重要的一句话。 Ini merupakan suatu perkataan yang sangat penting. 这里说主耶稣告诉我们， Di sini dikatakan Tuhan Yesus memberitahu kita 他说是他拣选了我们， bahwa Dia telah memilih kita, 那不是我们拣选了他， dan bukanlah kita yang memilih Dia. 所以我们应该要觉得很感谢主。 Oleh itu kita haruslah bersyukur kepada Tuhan. 为什么呢？ Mengapa? 因为我们是被拣选的。 Karena kita telah dipilih. 那我们再来看看这个以弗所书。 Kita lihat Efesus. 以弗所书我们看第1章， Kita lihat Efesus pasal 1. 第1章我们看第4节。 Efesus pasal 1 ayat 4. 以弗所书1章的第4节， Efesus pasal 1 ayat 4. 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 第5节， Ayat 5. 又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的，预定我们接着耶稣基督的儿子的名分。 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 这里更清楚的告诉我们， di sini dengan jelas memberitahu kita, 这里说使徒保罗说，这个世界还没有被创造之前di sini Rasul Paulus memberitahu bahwa sebelum dunia dijadikan, 主耶稣已经我们的神已经拣选了我们 Yesus Allah kita telah memilih kita. 所以我们应该要感觉到应该要有这种感觉，就是我们是很有福气的一群。 Oleh itu kita haruslah mempunyai perasaan seperti ini, yaitu kita ialah kumpulan yang penuh dengan berkat. 是真的。 Ini yang sebetulnya. 好了，那么今天晚上要跟大家讲的就是从认识。 Malam ini saya akan memberitahu kalian, yaitu dari mengenal. 我们认识谁呢？ Kita mengenal siapa? 我们先来看看诗篇。 Kita lihat Mazmur. 诗篇第9篇。 Mazmur pasal 9. 第9篇的第10节。 Mazmur pasal 9 ayat 10. 诗篇第9篇的第10节。 Mazmur pasal 9 ayat 10, BM ayat 11. 第10节。 Ayat 11. 耶和华认识你名的人要依靠你，因你没有离弃寻求你的人。 Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan.
那这里告诉我们三件事情。 Di sini memberitahukan kita 3 perkara. 这里是大卫哦，大卫王他做的诗歌说：“神啊，认识你名的人。”这是第一件事情哦。 Mazmur yang dibuat Daud, yaitu perkara yang pertama ialah orang yang mengenal namamu. 第二件事要倚靠你。 Yang kedua adalah percaya kepadamu. 那第三件就是因为又认识神，又知道倚靠神的人呢，就没有被神离弃的。 Orang yang mengenal namamu dan percaya kepadamu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. 我相信我们弟兄姐妹当中， Saya percaya di antara saudara-saudari, 我们有很多都是从小就信主的， kita telah percaya kepada Tuhan sejak kecil. 所以当我们说我们要认识神， Oleh itu, ketika kita berkata kita harus lebih mengenal Allah, 我们说要认识主耶稣， kita harus mengenal Tuhan Yesus. 那很多人第一个的反应 Respon pertama orang ialah 就是，我从小就认识主啦， yaitu saya telah mengenal Allah sejak kecil lagi. 是真的吗？ Betulkah? 我们看看撒母耳记上， Kita lihat 1 Samuel. 撒母耳记上我们看第3章， 1 Samuel pasal 3. 撒母耳记上的第3章， 1 Samuel pasal 3. 我们看第7节， 1 Samuel pasal 3 ayat 7. 撒母耳记上第3章的第7节， 1 Samuel pasal 3 ayat 7. 那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。 Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. 我们再看去第2章的12节， Kita lihat lagi pasal 2 ayat 12. 2章的12节， 2 ayat 12. 以利的2个儿子是恶人，不认识耶和华。 Adapun anak-anak lelaki Ili adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 这里告诉我们什么事情呢？ di sini memberitahukan kita apa? 就是第一讲到撒母耳， Yang pertama tentang Samuel. 这个撒母耳他从小就是在这个圣殿中长大的。 Samuel membesar di Bait Allah. 那这里圣经说他还不认识神， Di sini Alkitab berkata dia belum mengenal Tuhan. 然后又讲到以利的2个儿子， Juga disebutkan tentang 2 anak Ili, 说他们是恶人，不认识神。 bahwa mereka adalah orang dursila dan tidak mengindahkan Tuhan. 那么以利的儿子是谁呢？以利是谁呢？ Siapakah Ili itu? 他是在圣殿里面服侍的祭司。 Dia seorang imam yang melayani di bait suci. 然而他的儿子也是祭司哦。 Memang anak-anaknya juga imam, 可是为什么圣经说他们不认识神呢？ tetapi mengapa Alkitab berkata mereka tidak mengindahkan Tuhan? 所以因为他们是恶人哦。 Karena mereka adalah orang-orang dursila. 所以我想今天我们对认识神是很重要的一件事情。 Oleh itu saya berasa satu perkara yang sangat penting, yaitu mengenal Allah. 因为刚才我们所读的诗篇， Karena Mazmur yang kita telah baca sebentar tadi, 就是我们第一要先认识神， pertama kita haruslah mengenal Tuhan terlebih dahulu, 然后我们才会要去依靠他。 barulah kita akan dapat percaya kepadanya. 我曾经到过乡下去上课， Saya pernah pergi di suatu kampung. 我在那里给这些教员们上课。
Saya mengajar pengajar di sana. 那是宗教教育的教员哦。 Mereka merupakan pengajar kelas pendidikan agama. 我问他们， Saya bertanya kepada mereka, 那你们知道世界上有一种食物叫披萨吗？ kamu tahu di dunia ini ada makanan yang dipanggil sebagai pizza? 我说知道的人举手， Saya berkata, yang tahu sila angkat tangan. 结果差不多有80多位哦，都举手了。 Dan lebih kurang 80 lebih orang telah mengangkat tangan mereka. 我说大家有吃过吗？ Saya berkata, semua pernah makan. 有吃过的举手。 Yang pernah makan sila angkat tangan. 结果没有一个人举手， Tidak seorang pun yang angkat tangan. 为什么呢？ Mengapa? 原来大家都是看到广告而已。 Karena mereka hanya pernah lihat di TV sahaja. 我们今天说我们是神的儿女， Kita berkata kita adalah anak-anak Tuhan. 我想问，就是我们真的认识神吗？ Saya ingin bertanya kepada kalian, adakah kita benar-benar kenal kepada Tuhan? 圣经告诉我们，认识神的人是怎样的一个人？ Alkitab berkata, bagaimanakah orang yang mengenal Tuhan? 我们来看看箴言书第2章， Kita lihat Amsal pasal 2. 箴言书的第2章， Amsal pasal 2. 第2章我们看第5节。 Amsal pasal 2 ayat 5. 箴言书第2章的第5节， Amsal pasal 2 ayat 5. 你就明白敬畏耶和华，得以认识神。 Engkau memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. 这里告诉我们什么事情呢？ Di sini memberitahukan kita apa? 就是我们认识神的人哦，第一就是他要懂得敬畏神。 Yaitu kita yang mengenal Allah harus tahu takut akan Tuhan. 这个是很重要的哦。 Ini sangat penting. 为什么呢？ Mengapa? 因为今天我们看看这个世上哦， Karena kita lihat dunia pada hari ini, 有很多人都说他是拜主耶稣，他是基督徒。 ada yang berkata mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, mereka seorang Kristen, 但是看他们的行为， tetapi lihat kelakuan mereka, 我们可以发现到 kita boleh dapati 他们不敬畏神 mereka tidak takut akan Tuhan. 那么我们还可以说他们都是基督徒吗？ Adakah kita boleh katakan lagi mereka seorang Kristen? 因为我们敬畏神的人， Karena kita yang takut akan Tuhan, 说老师就是有神的道存在我们的心里。 yaitu ada firman Allah tinggal di dalam hati kita. 那因为我们有神在我们的心里哦， Karena ada Tuhan dalam hati kita, 我们才会懂得怎么来去敬畏神，要来去听他的教训。 barulah kita tahu takut akan Tuhan dan kita mengikut segala pengajarannya. 我们来看看约翰一书的第2章。 Kita lihat 1 Yohanes pasal 2. 约翰一书的第2章， 1 Yohanes pasal 2. 我们看第3节。 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. 约翰一书的第2章第3节。 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. 第3节这里说，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。 Bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 那我们再看第14节。
Kita lihat lagi ayat 14. 14节哦，14. 父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也生了那恶者。 Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 这里再次的告诉我们，很清楚的告诉我们， di sini sekali lagi dengan jelas memberitahu kita, 如果我们是一个认识神的人，他是一个怎样的人呢？ bagaimanakah seorang yang mengenal Tuhan? 这里说他会晓得遵守诫命， Di sini berkata dia akan kuat dan tahu untuk dan firman Allah diam di dalam mereka. 那他们也有神的道在他们心里哦。 Dan firman Allah juga diam di dalam mereka. 那所以我们现在应该大致上都明白了， Sekarang kita telah serba sedikit paham, 那就是我们要认识神的话， yaitu sekiranya kita ingin mengenal Tuhan, 一定要有神的道在我们的心里。 harus ada firman Allah diam di dalam hati kita. 我们可以说，今天世上的人都不认识神， Kita boleh katakan, yaitu orang di dunia pada hari ini tidak mengenal Tuhan. 为什么这么讲呢？ Mengapa? 因为他们没有守神的诫命。 Karena mereka tidak memegang firman Allah. 这里要告诉大家一个小小的经历哦。 Di sini saya beritahukan kepada kalian tentang pengalaman saya. 那时候我还很年轻，也在国外念书。 Saya pada ketika itu sangat muda dan saya pergi melanjutkan pelajaran di luar negara. 当时候我遇到一位牧师哦， Saya telah bertemu dengan seorang pastor. 是我朋友的叔叔。 Dia merupakan paci kepada kawan saya. 那么那天晚上哦，就在朋友的家吃晚饭。 Pada malam itu saya makan malam di rumah kawan saya. 当时候他的叔叔哦，就是这个牧师哦，介绍过后呢，他就跟我坐得很靠近，要跟我讲话。 Setelah memperkenalkan dirinya, pacinya yaitu pastor itu duduk dekat saya. 那就开始聊起信仰的事情。 Bincangkan tentang kepercayaan. 当时我就想着问了他一个问题， Saya berpikir untuk bertanya dia satu soalan. 我说安克，你们教会是怎么给人家施洗的呢？ Saya berkata, Paci, bagaimana gereja kamu membaptis orang? 他告诉我说，那是要看你们自己的信心。 Dia berkata, itu lihat kepada iman kamu sendiri. 我就问他，什么信心呢？ Saya bertanya kepada dia, iman apa? 他说，如果你认为要到河边去行这个敬礼呢，才能够救你，那我就给你带你去河边，给你进水咯。 Sekiranya iman kamu berkata bahwa kamu ingin menerima baptisan di sungai, maka saya akan membaptiskan kamu di sungai. 那如果你们的信心说点水就能够点水礼就能够救你，那么我就给你点水了。 Sekiranya iman kamu berkata hanya dengan memercik air saja, maka saya akan
menggunakan cara percikan air. 当时我就问他圣经里面有几种的洗礼呢？ Saya bertanya kepadanya, berapakah jenis pembaptisan dalam Alkitab? 他马上不跟我讲话了， Dia terus tidak bercakap dengan saya. 然后他到处走去躲我啦，他不要再见到我。 Dia tidak ingin berjumpa saya dan dia terus saja mengelak saya. 那从这里我们可以明白咯， Dari sini kita boleh paham, 他是一个不认识神的人。 dia seorang yang tidak mengenal Tuhan. 为什么我可以那么肯定呢？ Mengapa saya boleh katakan dengan pasti? 因为他没有遵照圣经上的命令主耶稣所讲的，要到活水的江河去受洗。 Yaitu dia tidak mengikut perintah Yesus di dalam Alkitab harus membaptis di air yang hidup. 换句话就是说，他没有神的道在他的心里。 Dengan arti kata yang lain, dia tidak mempunyai firman Allah di dalam hatinya. 所以虽然他是一位牧师， Oleh itu, walaupun dia seorang pastor, 他不认识神。 tetapi dia tidak mengenal Tuhan. 那么刚才诗篇第9篇第10节有讲到，我们刚才也讲3件事情嘛Di Mazmur pasal 9 ayat 11 sebentar tadi ada membincangkan 3 perkara. 第一就是要认识神， Yang pertama haruslah mengenal Tuhan. 认识神的名就是认识主耶稣啊。 Mengenal nama Tuhan adalah mengenal Tuhan Yesus. 第二件呢，就是要晓得去依靠他。 Yang kedua ialah percaya atau tahu bersandar kepadanya. 我们要懂得怎么来依靠神。 Kita haruslah tahu bagaimana untuk bersandar kepada Tuhan. 那这个不是一件简单的事情Ini bukanlah perkara yang senang untuk dilakukan. 我们来看看这个诗篇， Kita lihat Mazmur. 诗篇的诗篇第9篇Mazmur bilangan 9. 对不起对，第9篇我们看回第10节。 Mazmur bilangan 9 kita lihat kembali ayat 11. 这里很清楚的告诉我们， Di sini dengan jelas memberitahu kita, 就是我们要懂得要认识神，然后要依靠神。 di sini ia berkata haruslah mengenal nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 怎么样依靠神呢？ Bagaimana kita percaya atau bersandar kepada Tuhan? 我们就是要晓得来怎么去交托神。 Kita haruslah tahu untuk bagaimana berserah kepada Tuhan. 我们要会交托给主耶稣。 Kita haruslah tahu untuk bagaimana berserah kepada Tuhan. 请你 Andy Wong， 请你把麦关掉好了，谢谢好，那么我们讲到刚才要交托神。 Kita bincangkan sebentar tadi yaitu tahu berserah kepada Tuhan. 这个是怎么讲呢？ Bagaimana melakukannya? 我们就是要把我们的所有来去交托给他。 Yaitu serahkan, 来， yaitu serahkan segalanya yang kita ada kepada Tuhan. 我们就想着一件事情，
Kita 就想这 pikirkan 一件 satu 事情， perkara, 就是无论以后会发生什么事情， kira-kira apa yang akan berlaku pada masa depan, 那么我们都让神来，让主耶稣来去为我们做主吧。 kita biarkan Tuhan uruskannya bagi pihak kita. 为什么我们要这么讲呢？ Mengapa kita berkata demikian? 因为我们和主耶稣的关系， Karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus 其实就好像我们一对夫妻吧。 adalah seperti hubungan sepasang suami istri. 我们看一个年轻男女， Kita lihat perempuan dan seorang perempuan muda dan lelaki muda, 他们从互相的认识以后， setelah mereka saling mengenal, 然后他们就会结婚。 mereka akan berkawin. 那么他们会把自己的意思说，就是把自己的一生都交托在对方的手里了。 Mereka akan serahkan seumur hidup mereka ke dalam tangan pasangan mereka itu. 所以我想我们今天也是一样， Jadi saya berpikir kita juga sama. 我们尤其是现在面对这样的这种情形就是这种疫情啊， Terutama sekarang kita berhadapan dengan keadaan sekarang yaitu pandemik ini. 我们明天会发生什么事情？ Perkara yang berlaku keesokan hari, 我们不知道， kita tidak akan tahu. 但是我们就让主耶稣来去带领我们。 Tetapi kita biarkan Tuhan Yesus memimpin kita. 我们不知道这个疫情几时会过去， Kita tidak tahu bilakah pandemik ini akan berlalu. 那个无所谓的。 Itu tidak mengapa. 为什么呢？因 Mengapa? 为我们是刚才已经讲了，我们是特别的一群呐。 Karena kita merupakan kumpulan yang istimewa. 我们的主是胜过这个世界的。 Karena Tuhan kita telah mengalahkan dunia ini. 这里要跟大家来去分享一个是见证Di sini saya ingin mengungsikan satu kesaksian. 那是发生在菲律宾的。 Ini berlaku di Filipina. 因为有一位弟兄， Karena ada seorang saudara, 他说他在结婚以后karena dia berkata setelah dia berkawin, 那太太的信心还不是很坚强， iman istrinya itu tidak begitu teguh. 所以他们的尤其是他们的收入也不是很多， Tambahan pula pendapatan mereka juga tidak banyak. 那么他就想着要把1/10奉献给神， Dia ada terfikir ingin mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. 他想这是我们的责任。 Dia pikir ini merupakan tanggung jawab mereka. 好啦，那么太太不把她的1/10交出来， Tetapi istrinya tidak memberikan 1/10-nya itu. 这位弟兄怎么做呢？ Apakah yang dilakukan oleh saudara ini? 他就把自己的薪水再抽了1份出来，就是太太的那个1/10抽出来，也一起去奉献。 Dia keluarkan satu lagi 1/10 dari pendapatannya itu, yaitu bahagian istrinya dan persembahkan 1/10 itu. 好了，我们知道在马尼拉的生活很紧张，生活费也很高。
Kita tahu kehidupan di Manila sangat kucara-kacir dan kos kehidupan mereka juga sangat tinggi. 他说有一天哦， Dia berkata ada satu hari 太太跟他吵起架来了。 dia bergaduh dengan istrinya. 那为什么呢？ Mengapa? 因为他们的米哦，家里的米哦都吃完了。 Karena beras di rumah telah habis. 那天是准备饿肚子了。 Pada hari itu mereka telah siap sedia untuk berlapar. 那他太太先骂，就骂起来。 Istrinya marah 他说就是你啊， disebabkan kamu. 每天都说要奉献1/10，1/10。 Setiap hari kamu kata harus persembahkan 1/10. 他说也不看看我们自己的经济是多么的惨。 Kamu juga tidak lihat keadaan ekonomi kita yang begitu teruk sekali. 他说你现在要叫你拿钱出来去买米，你说你没有钱了。 Kamu kata tidak duit untuk beli beras. 那我们今晚要准备吃什么呢？ Jadi malam ini kita harus makan apa? 那这位弟兄他怎么做？ Apakah yang dilakukan oleh saudara ini? 他说当时他很气哦， Pada ketika itu dia sangat marah. 但是奇怪，他竟然是跟他太太这么讲。 Heran sekali dia berkata begini kepada istrinya. 他没有跟他吵架哦， Dia tidak bergaduh dengan istrinya. 他跟他讲什么呢？ Apakah yang dikatakannya? 他说你不用怕，我们所信的神是又真又活的神。 Dia berkata, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. 他说他才刚刚一讲完这句话的时候， Setelah dia habis katakan ayat ini, 就有人听到有人敲门哦， dia mendengar ada orang yang mengetuk pintu. 然后就去开门啦。 Dia pergi buka pintu. 他一开门看到他的亲戚哦， Dia buka pintu dan lihat saudaranya. 他们是山上住的亲戚哦，住在港洞里面的啊。 Mereka tinggal di kampung yang berada di pergunungan. 那因为呢，那时候是学生假期， Disebabkan pada ketika itu adalah cuti persekolahan. 然后呢，他们就想到大城市去玩哦，去度假。 Mereka terfikir ingin bercuti dan pergi bermain di kota. 他们带了很大一包的米哦，到他们的家。 Mereka membawa beras yang sangat besar ke rumah saudara itu. 然后弟兄告诉我说，那个米哦带来哦，吃1个月哦，都还吃不完哦。 Saudara itu berkata, beras itu boleh sebulan beras itu pun tidak habis. 那从那天开始， Sejak dari hari itu, 太太就开始相信了。 istrinya mulai percaya 那要知道怎么倚靠神， dan tahu bagaimana untuk bersandar kepada Tuhan. 因为圣经也这样告诉我们。 Karena Alkitab juga memberitahu kita. 我们看看路加福音书的第1章。 Kita lihat Lukas pasal 1. 路加福音的第1章，我们看 Lukas pasal 1. 1章，我们看第50节哦。 Lukas pasal 1 ayat 50. 50节， 50. 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。 Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. 那这里说，我们认识神哦，我们敬畏神，又懂得倚靠神的人， Kita yang percaya Tuhan, mengenal Tuhan dan tahu untuk bersandar kepada Tuhan. 那
他会怜悯我们的。 Dia pasti akan mencurahkan rahmat-Nya. 然后第三件事情 Perkara yang ketiga, 就是讲到不离弃， yaitu Dia tidak tinggalkan. 这是真的， Ini memang betul. 因为我们懂得认识，我们会认识神，又会依靠他。 Karena kita tahu, kita mengenal Allah dan tahu bersandar kepadanya, 那神肯定是不会离弃我们的。 Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. 我们看看诗篇的第94篇， Kita lihat Mazmur bilangan 94. 诗篇94篇 Mazmur bilangan 94, 第14节， ayat 14. 14节， Ayat 14. 因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。 Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. 弟兄姐妹们，这里很清楚 Saudara-saudara sekalian, 这里很清楚的告诉我们， sini dengan jelas memberitahu kita, 神肯定不会丢弃他的百姓的。 Tuhan tidak akan membuang umatnya. 为什么呢？ Mengapa? 因为我们都是他的儿女，是他的产业嘛。 Karena kita adalah anak-anaknya dan juga harta pusakanya. 所以主耶稣肯定会爱我们的。 Tuhan pasti akan mengasihi kita. 当然，我也曾经有这样的经历Dan pastinya saya juga mempunyai pengalaman seperti ini. 可能有人听过， Mungkin ada yang pernah dengar, 就是关于我的小儿子yaitu tentang anak lelaki saya yang kecil. 那时候他是星期六 Ketika itu, ya, 星期六他是6年级那时候。 ketika itu hari Sabat dan dia adalah tahun 6 pada waktu itu. 6年级早上要去学校上课。 Tahun 6 perlu pergi bersekolah 大家 Raja 6 pada waktu pagi. 那到了学校以后， Setelah sampai sekolah, 那时候差不多是大概7点吧。 dan waktunya hampir jam 7, 那我就送他到课室去。 saya hantar dia ke kelas. 他突然间跟我说， Tiba-tiba dia memberitahu saya, 他说：“爸爸，我忘记告诉你一件事情。 yaitu, Bapak, saya lupa kasih tahu kamu satu perkara. 他说昨天我已经被老师骂了， Kemarin saya telah dimarah guru 因为老师要他们各自带marker pen那 whiteboard marker 到学校上课的。 karena guru ingin mereka bawa marker pen papan putih ke sekolah. 他说因为星期五那个笔没有墨水了， Tetapi pada hari Jumat, marker pen itu tidak ada dakwat. 他已经被老师骂了，也罚站了。 Dia telah dimarah dan telah dihukum oleh guru. 但是星期五回到家里面， Tetapi ketika dia pulang rumah pada hari Jumat itu, 他竟然没有告诉我们。 dia tidak memberitahu hal itu kepada kami. 那星期六早上才告诉我说，要帮他去买一支新的。
6 baru dia kasih tahu bahwa harus beli lagi satu yang baru. 当时还很早嘛， Pada ketika itu masih awal, 所以我告诉他说都没有店，没有那个文具店开啊。 tetapi kedai peralatan belum buka. 我说你上去吧， Saya berkata, kamu naiklah, 那等老师骂你吧， tunggu guru yang marah kamu. 或者你跟朋友借吧。 Ataupun kamu pinjam dengan kawan. 他说老师说不可以跟别人借的。 Dia berkata, guru bilang tidak boleh pinjam dengan kawan. 我想没有办法啦，也要开始上课了，就叫他进课室了吧。 Saya berkata, tidak ada cara lain, kamu naiklah karena akan segera mula kelas. 那么我就回家了。 Saya pulang ke rumah. 当我到学校门口的时候， Ketika saya sampai ke pintu sekolah, 然后我看到老师刚刚下车， saya nampak guru yang turun dari kereta. 我就叫老师了。 Saya memanggil guru itu. 我说老师，告诉你一个好消息哦。 Saya berkata, guru, saya memberitahukan satu berita yang baik. 老师说什么好消息？是不是有谁跌了钱让我去试？ Dia berkata, berita baik apa? Adakah ada orang yang jatuh duit? Saya akan pergi ambil duit itu. 我说不是啊。 Saya berkata, bukan. 我说昨天你骂我儿子了吗？是。 Saya berkata, kamu telah marah anak saya kemarin, bukan? 因为那个马克杯没有墨水哦，今天他早上才告诉我说没有墨水了。 Karena dakwat makepenya tidak ada dan dia baru saja kasih tahu saya pada pagi ini. 老师看着我就问我，你要我做什么？ Guru melihat saya dan berkata, apa yang kamu ingin saya lakukan? 我说很简单，等下你上课的时候，你一进课室，你第一个就叫他。 Dan ketika kamu masuk kelas, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu memanggil dia. 我说你让他出去那个白板写字。 Saya berkata, kamu biarkan dia menulis di papan putih. 说让他再被罚一次好了。 Biarlah dia dihukum sekali lagi. 好啦，老师也说好了。 Guru berkata, baiklah. 结果就是这样了哦。 Akhirnya begini saja. 晚上我们回到家里面， Pada malam itu kami di rumah. 我突然间想起早上的事情， Saya teringat akan perkara pagi tadi. 我就跟太太说：“哎，早上这样哦。” Saya berkata kepada istri saya, tadi pagi berlaku perkara seperti ini. 我说孩子应该是被罚了。 Saya berkata, anak mungkin telah dihukum. 他说，我就问孩子了，是吗？你被老师罚了吗？ Dan dia bertanya kepada anak. Anak itu, Langsung. adakah kamu telah dihukum? 他说没有啊。 Dia berkata, tiada. 那么我说老师没有叫你名字吗？ Saya berkata, guru tidak memanggil nama kamu? 他说有啊，我也不知道为什么他一进门就叫我了。 Saya tidak tahu mengapa dia masuk saja kelas, dia panggil nama saya. 我说那你怎么写字呢？ Jadi macam mana kamu menulis? 他说我就拿了我那支笔了，就自出去了。 Saya mengambil marker saya itu dan terus keluar. 他说他边走呢，他突然间想到我以前告诉过他一个见证。 Sambil dia berjalan, dia juga teringat kesaksian yang saya pernah beritahukannya dahulu. 他说我就开始心中默祷， Saya mula berdoa dalam hati, 说求主耶稣帮助我吧。 memohon Tuhan agar membantu saya. 结果他的笔
在白板上老师叫他写什么，他都能够写出来。 Dan akhirnya apabila guru menyuruh dia menulis, dia dapat menuliskan apa yang telah disuruh. 我在心想，你讲骗话吧， Saya berpikir, kamu sedang menipukah? 我说拿你的笔来，我试。 Saya berkata, ambil pen kamu sini, saya coba. 结果我在家里的白板画哦， Ketika saya menulisnya di papan putih di rumah saya, 诶，真的有墨水嘞， dia kata, betul-betul ada dakwat. 但是只是画了差不多10个 cm 一条直线，10个 cm 罢了，就一直写不出来了。 Tetapi hanya dapat lukis untuk garisan yang lurus, yaitu sepanjang 10 cm, lalu tidak ada dakwat sudah. 那从这里真的也让我体验到了， Di sini saya dapat pengalaman 那神真的帮助我们， Tuhan benar-benar membantu kita. 为什么呢？ Mengapa? 那在星期一早上， Pada pagi hari Isnin, 我早上又遇到那个老师， saya telah bertemu lagi dengan guru itu. 那老师一看到我，远远就叫我，哎，Mr. John。 Dari jauh guru itu telah memanggil saya. 他说你在开我玩笑啊？ Kamu sedang membuat jenaka dengan saya kah? 他说你星期六你告诉我要，你儿子的笔哦没有墨水了，但是我叫他出来写，竟然有墨水啊！ Kamu kata pen anak kamu tidak ada dakwat, tetapi ketika saya menyuruhnya keluar, ada dakwat pula. 我就告诉老师说，老师你要先听听我讲哦。 Saya berkata kepada guru, kamu dengar dulu saya. 我说我的儿子哦，他会祷告神呢。 Saya berkata anak saya itu pandai berdoa kepada Tuhan. 结果没有墨水的笔变得有墨水， Pen yang tidak ada dakwat menjadi pen yang berdakwat. 哇，那个老师马上举起他的右手来， Guru itu terus mengangkat tangan kanannya. 他说：“哇，有神哦！” Dia berkata, ada Tuhan. 感谢主了哦， Syukur kepada Tuhan. 真的有神， Memang ada Tuhan. 只是我们要懂得去认识他， Tapi kita harus tahu mengenalnya. 我们要懂得去依靠他， Kita harus tahu bersandar kepadanya. 那他肯定不会离去我们的。 Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. 尤其是现在这样的情形哦， Terutamanya keadaan sekarang, 我们更加要懂得来去认识神，要懂得来去依靠他。 kita lebih-lebih lagi harus tahu mengenal Tuhan dan bersandar kepadanya. 所以，我们今天哦，就今晚了哦，就跟大家要分享的就到这里了哦。 Oleh itu, perkongsian saya pada malam ini sampai di sini saja. 希望我们弟兄姐妹们， Diharapkan saudara-saudari sekalian, 我们不要放弃我们的真神。 janganlah kita berputus asa dengan Tuhan kita. 可能今天我们所求的， Mungkin apa yang kita mohon, 我们还没有看到成绩， kita belum lagi melihat hasilnya, 但是我们要明白哦， tetapi kita haruslah paham, 凡事都有神的旨意。 segala sesuatu pasti ada kehendak Tuhan. 那最主要的一件事情， Yang paling penting, 常常要靠神。 haruslah senantiasa bersandar kepada Tuhan. 最后跟大家再来分享一节圣经。 Akhir sekali saya mengongsikan satu lagi ayat suci. 看彼得后书， Kita lihat 2 Petrus, 看第1章第2节。 2 Petrus pasal 1 ayat 2. 彼得后书1章第2节。 2 Petrus pasal 1 ayat 2. 愿恩惠平安，因你们认识神
和我们主耶稣多多的加给你们。 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 我们懂得依靠，肯定会福气多多的。 Kita pasti akan mendapat berkat jika kita tahu bersandar kepadanya. 感谢主，今晚跟大家分享的到这里哦。 Syukur kepada Tuhan, pokoknya saya sampai di sini saja. 我希望我们大家在这段时间都能够健健康康的。 Diharapkan pada masa ini kita semua masih sehat, 我们也平平安安的， juga penuh damai sejahtera, 知道我们能够在在会堂里面再次的相见的时候吧。 sampailah kita dapat bertemu di gereja. 哈利路亚。 Haleluya.